Yang rasa kita dah boleh start slow-slow. Nanti kawan awak yang lain menyusul masuk, okey? Ya, auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuni. Saya akan gantikan pensyarah kamu, Dr. Ahmad Zaki, mengajar kamu semua pada hari ini. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak belajar. Siapa tahu kita akan belajar tajuk apa hari ini? Tak tahu. Tak tahu lagi. Apa? Tak tahu lagi Ustazah. Okey, hari ini kita akan belajar al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari'. Siapa sebelum ni pernah dengar? Al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari'. Pernah tak? Pernah. Pernah. Okey, ada yang pernah belajar? Belajar masa sekolah dulu jadi hari ini kita akan belajar al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari'. Hal musta'idun lidirasah. Semua dah sedia ke nak belajar hari ini? Sedia. Okey, bagus. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari'. Hayya nabda. Awalan, ma huwa al-fi'lul mudhari' wa ma huwa al-fi'lul madhi? Okey, siapa yang pernah belajar tu boleh tak bagi tahu secara umum je, secara ringkas, apa yang awak tahu pasal al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'? Boleh tak? Secara ringkas je. Umumnya. Fi'il madhi past tense. Betul. Fi'lul mudhari'? Yang terkini, present tense. Betul. Al-fi'lul madhi, perkara lepas. Kalau dalam English, past tense. Fi'il mudhari', benda yang berlaku sekarang itu present tense. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan belajar dhamair untuk al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari'. Dhamair tu apa? Dhamair tu kata ganti diri nama. Itu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, huwa, hiya, huma, hum dan hunna. Macam mana kesemua dhamair ni apabila jadi dalam fi'il madhi dan duduk dalam bentuk fi'il mudhari'. Okey, yang pertama kita akan belajar al-fi'lul madhi. Okey, al-fi'lul madhi ni apa? Ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum aw kullu fi'lin hadatha fi zamanil madhi. Maksudnya, setiap perbuatan yang berlaku pada masa lepas. Maksudnya benda yang telah pun berlalu. Itu dipanggil fi'il madhi. Harakatuhu al-asliyah al-fathah. Harakatuhu al-asliyah al-fathah. Baris asalnya al-fathah. Okey, siapa tahu fathah baris mana? Baris atas. Betul, fathah baris atas. Jadi al-fi'lul madhi, baris akhirnya, baris hujung perlu berada pada baris atas. Itu menunjukkan fi'il tu fi'il madhi. Okey, yang pertama, fi'il madhi untuk huwa. Huwa, dia seorang lelaki. Huwa,
Maksudnya muzakkar wahid. Huwa seorang lelaki. Dia seorang lelaki. Kita gunakan huwa. Jadi kalau huwa, fi'il madhi untuk huwa ialah fa'ala. Okey, siapa boleh tolong baca contoh ayat kat bawah tu? Ada tak? Boleh. Okey, silakan. Wa zahaba ilal madrasah. Okey, betul. Huwa zahaba ilal madrasah. Huwa lelaki seorang. Jadi, fi'il madhi untuk huwa ialah fa'ala. Maka, kalau kita gantikan fa'ala dengan perkataan lain menjadi zahaba. Tengok, zahaba, hujung ba perlu berada pada baris atas. Kenapa? Itu menunjukkan fi'il madhi. Jadi, huwa zahaba ilal madrasah. Jadi, kalau untuk lelaki seorang, kita perlu gunakan huwa. Okey, seterusnya huma. Huma ni siapa? Huma ni dua lelaki. Mereka dua lelaki. Huma. Huma fa'ala. Fi'il madhi untuk dua lelaki perlu ditambahkan alif pada hujungnya. Okey, untuk contoh ayat ni siapa boleh tolong baca? Saya boleh. Boleh, silakan. Huma zahaba ilal madrasah. Betul. Huma zahaba ilal madrasah. Huma dua lelaki. Mereka dua lelaki. Jadi fi'il madhi untuk huma kita perlu tambahkan alif pada bahagian hujungnya. Okey, kalau perasan tadi yang pertama perkataan asalnya adalah zahaba. Tapi zahaba untuk seorang lelaki. Ya, tapi kalau kita nak jadikan ayat tu untuk dua lelaki, maka perkataan zahaba perlu ditambahkan alif pada hujung perkataan menjadi zahaba. Okey, jadi kalau untuk dua lelaki, mereka dua lelaki, perlu ditambahkan alif pada hujungnya. Okey, seterusnya home. Home ni siapa? Home ni mereka lelaki ramai. Ramai lelaki. Mereka ramai lelaki. Home fa'alu. Okey, untuk contoh ayat seterusnya siapa nak baca? Saya boleh. Boleh, silakan. Okay. Hum zahabu ilal madrasah. Okey, betul. Hum zahabu ilal madrasah. Kenapa kita guna hum? Sebab mereka ramai. Hum ni memang khusus untuk mereka ramai lelaki. Maka hum zahabu ilal madrasah. Kenapa menjadi zahabu? Sebab untuk hum lelaki ramai, bentuk fi'il madhinya perlu ditambahkan waw dan alif pada hujung fi'ilnya menjadi contoh fa'ala menjadi fa'alu. Jadi zahaba menjadi zahabu. Maka perkataan zahabu menunjukkan mereka lelaki ramai. Jadi mereka lelaki ramai, hum perlu ditambahkan waw dan alif pada hujung perkataan menunjukkan bahawa mereka itu ramai. Semua faham ke? Ada tak yang tak jelas? Faham. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Tadi yang lelaki sekarang ni kita akan pergi yang perempuan. Yang perempuan hiya. Hiya dia seorang perempuan. Hiya muannas wahidah. Muannas wahidah. Seorang perempuan. Jadi seorang perempuan kita gunakan hiya. Hiya fa'alat. Okey, kalau tadi muzakkar kita gunakan huwa. Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Hiya fa'alat. Untuk perempuan kita perlu tambahkan ta dan ta itu perlu dimatikan untuk menunjukkan
Fi'il itu untuk pelajar perempuan seorang. Okey, contoh ayat ni siapa nak baca? Saya boleh saya. Silakan. Hiya zahabat ilal madrasah. Betul. Hiya zahabat ilal madrasah. Untuk hiya, fi'ilnya perlu ditambahkan ta pada hujung dan ta tersebut perlu dimatikan. Maka perkataan zahabat merujuk kepada hiya. Kalau kita lihat sebelah sana, huwa zahaba. Untuk lelaki, kita tak perlu tambahkan apa-apa perkataan. Boleh terus guna zahaba, fa'ala. Itu menunjukkan untuk lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, hiya, kita perlu tambahkan ta pada hujung perkataan dan ta tersebut perlu dimatikan. Untuk menunjukkan perbezaan antara untuk lelaki dan untuk perempuan. Maka untuk seorang perempuan, perlu ditambahkan ta pada hujung perkataan dan ta tersebut perlu dimatikan. Fa'ala menjadi fa'alat. Zahaba menjadi zahabat. Okey, seterusnya huma. Huma, mereka dua orang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Huma fa'alata. Okey, contoh ayat seterusnya. Siapa nak baca? Saya Ustazah. Silakan. Silakan. Huma zahabata ilal madrasah. Betul. Huma zahabata ilal madrasah. Huma zahabata ilal madrasah. Kenapa guna huma? Sebab menunjukkan untuk dua orang. Macam mana kita nak tahu dua orang ni untuk perempuan? Maka untuk fi'ilnya, yang di hujung fi'il perlu ditambahkan ta dan alif menjadi fa'alata. Maka perkataan fa'alata menunjukkan bahawa perkataan itu merujuk kepada dua orang perempuan. Huma zahabata ilal madrasah. Maka dua orang perempuan perlu ditambahkan ta dan alif pada hujung perkataan. Okey, seterusnya hunna. Hunna ni siapa? Hunna ni mereka perempuan ramai. Mereka perempuan ramai. Hunna fa'alna. Okey, contoh ayat ni siapa nak baca? Ada tak yang nak baca? Saya. Silakan. Kunna zahabna ilal madrasah. Betul. Hunna zahabna ilal madrasah. Hunna, mereka perempuan ramai. Zahabna ilal madrasah, telah pergi ke sekolah. Hunna zahabna ilal madrasah. Untuk hunna merujuk kepada perempuan ramai, maka hujung perkataan perlu ditambahkan nun. Maka nun di belakang menunjukkan perbuatan kata kerja tersebut merujuk kepada perempuan yang ramai. Hunna zahabna ilal madrasah. Mereka perempuan ramai telah pergi ke sekolah. Kenapa guna hunna? Sebab mereka perempuan ramai. Okey, kalau kita tengok, kita bandingkan dengan yang sebelah, home lelaki ramai. Home lelaki ramai. Untuk lelaki, kita perlu tambahkan waw dan alif pada hujungnya. Menunjukkan lelaki ramai. Manakala untuk perempuan, kita hanya perlu tambahkan nun di belakang menjadi zahabna. Kalau lelaki, zahabu, hum zahabu, hunna zahabna. Okey ke semua? Okey, Ustazah.
Okey. Okay, seterusnya. Okey, okey. Okey. Terima kasih. Okay, seterusnya anta. Anta, awak. Awak seorang lelaki. Anta, awak lelaki seorang. Anta, anta. Fi'il madhi untuk anta. Anta fa'alta. Anta fa'alta. Okey, contoh ayat ni siapa nak baca? Ada tak yang nak baca? Yang sebutan akhir tu macam mana sebut dia tu? Emas. Masa Amsi. 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 Boleh lah. Okey, silakan. Maza fa'alta amsi. Betul, terima kasih. Maza fa'alta amsi? Dia tanya kawan dia, apa awak buat semalam? Amsi tu semalam. Maza fa'alta amsi? Anta, awak seorang lelaki. Kita gunakan anta bila kita bercakap direct dengan orang tu. Maza fa'alta amsi? Apa awak buat semalam? Jadi, kalau kita gunakan anta untuk merujuk kepada, kita gunakan anta, fi'il madhi untuk anta, perlu ditambahkan ta pada hujung perkataan. Fa'ala menjadi fa'alta. Okey, yang kedua, antuma. Antuma, kamu berdua lelaki dua orang. Kamu berdua lelaki. Kamu berdua lelaki. Antuma, untuk perkataan antuma, perlu ditambahkan perkataan ta, mim dan alif di belakang. Maka fa'ala menjadi fa'altuma. Antuma, fa'altuma. Okey, contoh ayat seterusnya. Siapa boleh tolong baca? Saya Ustazah. Silakan. Maza fa'altuma amsi? Okey, betul. Maza fa'altuma amsi? Apa kamu berdua buat semalam? Dia tanya kawan dia. Maza fa'altuma amsi? Okay, untuk antuma, kita perlu tambahkan perkataan tuma di belakang. Ta, mim dan alif. Untuk menunjukkan bahawa kita rujuk ayat tu untuk dua lelaki. Kita tengah bercakap direct dengan dia. Apa kamu berdua buat semalam? Maza fa'altuma amsi? Okay, seterusnya antum. Antum ni untuk siapa? Antum ni, kamu semua lelaki ramai. Antum, kamu semua lelaki ramai. Untuk antum, kita perlu tambahkan perkataan ta dan mim di belakang perkataan menjadi tum. Jadi antum, fa'altum. Okey, contoh ayat seterusnya. Siapa boleh tolong baca? Saya baca. Saya. Baca lah. Okey, Kimi, kejap. Maza fa'altum amsi? Betul. Maza fa'altum amsi? Apa kamu semua buat semalam? Maza fa'altum amsi? Dia tanya kawan-kawan dia. Apa kamu semua buat semalam? Maza fa'altum amsi? Jadi kalau untuk antum, kita hanya perlu tambahkan ta dan mim di belakang perkataan. Maksudnya, tum di belakang itu menunjukkan ayat tu untuk lelaki ramai. Antum fa'altum. Okay, itu untuk lelaki. Sekarang untuk perempuan, anti. Anti, awak seorang perempuan. Awak perempuan seorang. Anti fa'alti. Okey, contoh ayat ni siapa boleh tolong baca?
Ada tak? Saya nak baca boleh Ustazah? Boleh, silakan. Maza fa'alti amsi. Betul. Maza fa'alati amsi. Dia tanya kawan dia, apa awak buat semalam? Maza fa'alati amsi. Anti, seorang perempuan. Kita gunakan anti bila kita tengah bercakap direct dengan dia. Jadi untuk anti, kita hanya perlu tambahkan perkataan ta di belakang fi'il yang kita pilih dan ta tersebut perlu dibariskan bawah menjadi ti. Anti fa'alti. Maka perkataan fa'alti menunjukkan bahawa ayat tu untuk seorang perempuan. Anti fa'alti. Kalau bandingkan dengan yang tadi lelaki, anta, seorang lelaki dengan seorang perempuan, anta, kita hanya perlu tambahkan ta dan ta tersebut perlu dibariskan atas. Manakala untuk anti, seorang perempuan, ta perlu dibariskan bawah. Anta, anti. Itu je perbezaan dia. Semua okey ke? Okey. Okey, seterusnya antuma. Antuma, kamu berdua perempuan. Sekarang ni untuk perempuan Antuma, kamu berdua perempuan. Antuma fa'altuma. Antuma fa'altuma. Okey, untuk contoh ayat ni, siapa nak baca? Saya Ustazah. Silakan. Maza fa'altuma amsi. Betul. Maza fa'altuma amsi. Apa kamu berdua buat semalam? Maza fa'altuma amsi. Antuma untuk merujuk kepada dua perempuan, maka kita perlu tambahkan ta, mim dan alif pada bahagian hujung perkataan. Maka fa'altuma menunjukkan ayat itu merujuk kepada dua perempuan. Maka antuma fa'altuma. Okey, seterusnya antunna. Antunna, kamu semua perempuan ramai. Ramai perempuan. Kamu semua perempuan ramai. Untuk antunna fa'altunna. Okey, contoh ayat ni siapa boleh tolong baca? Saya Ustazah. Silakan. Maza fa'altuna amsi. Okey, betul. Maza fa'altunna amsi. Tanya kawan dia, apa kamu semua buat semalam? Maza fa'altunna amsi. Untuk antunna, kita perlu tambahkan perkataan ta dan nun di belakang perkataan. Dan maka fa'altunna menunjukkan ayat itu ditujukan kepada perempuan yang ramai. Fa'altunna. Antunna fa'altunna. Okey, kalau kita bandingkan yang sebelah tadi, antum lelaki ramai. Antum kita perlu tambahkan ta dan mim di belakang. Antum fa'altum. Antunna fa'altunna. Antum lelaki ramai, maka perlu ditambahkan ta dan mim. Antum fa'altum. Antunna fa'altunna. Okey ke semua? Mudah je kan? Okey Ustazah. Okay. Okey, seterusnya untuk ana dan nahnu. Ana saya. Saya. Ana fa'altu. Okey, contoh ayat ni siapa boleh tolong baca? Boleh tak? Ustazah nak try? Boleh, silakan. Nahnu zahabna ilal maktabat amsi. Baca yang Ana dulu, Ana. Baca belah kanan dulu, Ana. Ana Ana. akalatul. Kak. Ana Ana
Akaltu Ana al-ka. akaltul Al-ka. ka amsi. Betul, terima kasih. Ana akalatul ka'ka amsi. Saya telah makan kek semalam. Ana akalatul ka'ka amsi. Untuk ana, kita hanya perlu tambahkan ta di belakang dan ta tersebut perlu baris hadapan. Ana fa'altu. Saya telah makan kek semalam. Maka perkataan akal tu merujuk kepada ana. Okey, seterusnya untuk nahnu. Nahnu kami. Kami. Nahnu fa'alna. Okey, contoh ayat ni siapa nak baca? Saya boleh Ustazah? Boleh, silakan. Nahnu zahabna ilal maktabati amsi. Betul, terima kasih. Nahnu zahabna ilal maktabati amsi. Kami telah pergi ke perpustakaan semalam. Nahnu zahabna ilal maktabati amsi. Untuk nahnu, kami, kita hanya perlu tambahkan nun dan alif pada hujung perkataan. Maka perkataan zahabna, fa'alna menunjukkan bahawa fi'il tersebut merujuk kepada nahnu, ditujukan kepada nahnu iaitu kami ramai. Maka nahnu di belakangnya hanya perlu ditambahkan nun alif. Nahnu fa'alna, nahnu zahabna. Okey, habis fi'il madhi, sekarang kita masuk fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' kullu fi'lin hadatha fi zamanil hadir ay al-an. Maksudnya, setiap perbuatan yang berlaku pada masa sekarang. Jadi, perbuatan yang berlaku sekarang pada masa sekarang itu dipanggil fi'il mudhari'. Harakatuhu al-asliyah al-dhammah. Baris asalnya al-dhammah. Okey, siapa tahu dhammah baris mana? Depan. Betul, dhammah baris depan. Kalau tadi fathah baris atas, dhammah baris depan. Baris bawah kita panggil apa ya? Kasrah. Betul, kasrah. Dhammah baris depan, fathah baris atas, kasrah baris bawah. Okey, yabda'u bi ahadil ahruf alif, nun, ya, wa ta. Okey, fi'il mudhari' ini bermula dengan salah satu huruf iaitu alif, nun, ya ataupun ta. Maka mana-mana perkataan yang di hadapannya ada alif, nun, ya dan ta, maka itu adalah fi'il mudhari'. Jadi, mudahlah kita nak bezakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kerana kalau di hadapannya tiada empat perkataan ini, maka itu adalah fi'il madhi. Okey, seterusnya. Tadi kita belajar untuk fi'il madhi. Sekarang kita akan belajar untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' huwa, dia seorang lelaki. Huwa. Okey, siapa nak baca contoh yang pertama? Nak cuba boleh Ustazah? Nak cuba boleh? Boleh, silakan. Huwa yakhruju minal fasli. Betul. Wa yakhruju minal fasli. Dia sedang keluar dari kelas. Wa yakhruju minal fasli. Kharaja keluar, fasli kelas. Wa yakhruju minal fasli. Jadi, fi'il mudhari' untuk huwa, seorang lelaki, maka di hadapannya perlu ditambahkan ya. Maka fa'ala fi'il madhi. Fi'il mudhari' menjadi yaf'alu.
Kharaja fi'il madhi. Fi'il mudhari' menjadi yakhruju. Maka fi'il mudhari' untuk huwa ialah perlu ditambahkan ya pada permulaan perkataan. Okey, seterusnya huma. Huma, huwa, dia lelaki seorang. Huma, mereka dua lelaki. Huma, mereka dua lelaki. Okey, contoh ayat yang seterusnya. Siapa nak baca? Ada tak? Huma ya'rujani minal fasli. Betul. Huma yakhrujani minal fasli. Mereka berdua sedang keluar dari kelas. Huma yakhrujani minal fasli. Okey, maka fi'il mudhari' untuk huma perlu ditambahkan ya pada permulaan perkataan dan alif nun pada hujung perkataan. Menjadi, kalau kita gunakan fa'ala menjadi fa'ala yaf'alani, kharaja yakhrujani. Maka perkataan yakhrujani menunjukkan untuk dua orang lelaki. Huma yakhrujani, mereka berdua. Maka huma untuk fi'il mudhari'nya perlu ditambahkan ya pada di hadapan perkataan dan alif nun di hujung perkataan. Okey, seterusnya hum. Hum, mereka lelaki ramai. Hum, mereka lelaki ramai. Okey, untuk contoh seterusnya, siapa nak baca? Saya Ustazah. Silakan. Hum yakhrujuna minal fasli. Betul. Hum yakhrujuna minal fasli. Mereka semua sedang keluar dari kelas. Mereka semua sedang keluar dari kelas. Maka hum, fi'il mudhari' untuk hum, kita perlu tambahkan ya di bahagian hadapan dan waw nun di bahagian belakang menjadi yakhrujuna. Yakhrujuna. Maka yakhrujuna merujuk kepada ramai lelaki. Hum yakhrujuna. Okey, selesai bahagian lelaki, sekarang kita akan pergi pada bahagian perempuan. Yang pertama, hiya. Hiya, dia seorang perempuan. Hiya. Hiya. Okey, contoh ayat seterusnya siapa nak baca? Ada tak? Ia tadhaku. Okey, betul. Terima kasih. Hiya tadhaku. Dia sedang ketawa. Hiya tadhaku. Hiya tadhaku. Dia seorang. Dia seorang perempuan. Maka fi'il mudhari' untuk dia seorang perempuan, kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan. Menjadi tadhaku, sebenarnya asalnya adalah dhahika. Dhahika, seorang. Maka apabila untuk perempuan dalam bentuk fi'il mudhari' menjadi tadhaku, maka seorang perempuan dalam bentuk fi'il mudhari' kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan. Okey, kalau kita tengok tadi lelaki, kita perlu tambahkan ya. Menjadi yakhruju. Yang perempuan tambahkan ta. Maka itu je perbezaan dia. Huwa, ya di hadapan. Ya, ta di hadapan. Yang seterusnya huma. Huma, mereka. Dua perempuan.
Okey, contoh ayat seterusnya. Siapa nak baca? Saya. Huma tazhakani. Betul. Huma tadhakani. Mereka berdua sedang ketawa. Huma tadhakani. Okey, untuk dua perempuan, huma, kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan dan alif nun di bahagian belakang. Menjadi tadhakani. Maka tadhakani merujuk kepada dua orang perempuan. Okay, kalau kita tengok, kita bandingkan yang lelaki sebelah, huma. Huma dua lelaki. Kita perlu tambahkan ya di bahagian hadapan, alif nun di bahagian belakang. Manakala huma dua perempuan, ta di bahagian hadapan, alif nun di bahagian belakang. Maka perbezaannya antara dua lelaki dengan dua perempuan, kedua huma, hanyalah ya untuk lelaki dan ta untuk perempuan. Yang belakang sama, ada alif nun. Okey, seterusnya hunna. Hunna ni siapa? Hunna ni mereka perempuan ramai. Mereka perempuan ramai. Hunna. Okey, contoh ayat ni siapa nak baca? Ada tak nak baca? Hunna yadhakna. Saya lah. Silakan. Hunna yadhakna. Betul, terima kasih. Hunna yadhakna. Mereka semua perempuan sedang ketawa. Hunna yadhakna. Maka untuk hunna kita perlu tambahkan ya di bahagian hadapan dan nun di bahagian belakang. Menjadi yadhakna. Hunna yadhakna. Maka kita tahulah yadhakna merujuk kepada perempuan yang ramai. Okay, kalau kita bandingkan yang lelaki tadi, lelaki home, lelaki ramai. Hunna perempuan ramai. Untuk home, kita hanya perlu tambahkan ya di bahagian hadapan dan waw nun di belakang. Manakala perempuan ramai, ya di hadapan, nun di belakang. Maka kedua-duanya perlu ditambahkan ya di hadapan dan nun di belakang. Manakala untuk hum, waw nun. Jadi yakhrujuna. Hunna yadhakna. Semua okey ke? Faham ke? Faham Ustazah. Faham. Okey, seterusnya anta. Tadi kita belajar untuk fi'il madhi. Sekarang untuk fi'il mudhari'. Anta, awak. Awak seorang lelaki. Kita guna anta, tapi kita cakap direct dengan orang tu. Anta, awak seorang lelaki. Anta. Okey, contoh ayat ni siapa nak baca? Saya. Silakan. Aina tadhabu. Betul. Aina tadhabu. Aina tazhabu. Mana awak pergi? Aina tazhabu. Aina tazhabu. Okey, untuk anta, kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan. Maka, zahaba menjadi tazhabu. Ta di hadapan menunjukkan bahawa ayat tersebut untuk anta. Anta tazhabu. Okey, seterusnya antuma. Antuma, kamu berdua. Kamu berdua. Antuma. Okey, contoh ayat seterusnya. Siapa nak baca? Aina tazhabani. Betul. Aina tazhabani. Aina tazhabani. Di mana kamu berdua pergi? Di mana kamu berdua sedang pergi? Aina tazhabani. Okey, maka untuk antuma, dua orang lelaki,
kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan dan alif nun di bahagian belakang menjadi tazhabani. Maka kita tahulah tazhabani ni merujuk kepada dua lelaki. Tazhabani. Okey, seterusnya antum. Antum ni ramai lelaki. Anta awak seorang. Antuma kamu dua orang. Antum kamu ramai. Kamu ramai. Antum kamu lelaki ramai. Okey, contoh yang seterusnya. Siapa nak baca? Saya Ustazah. Silakan. Aina tazhabuna? Betul. Aina tazhabuna? Mana kamu semua pergi? Aina tazhabuna? Okey, untuk antum, lelaki ramai, kita pertamakan ta di bahagian hadapan dan waw nun di bahagian belakang menjadi tazhabuna. Antum tazhabuna. Antum merujuk kepada ramai lelaki. Maka kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan dan waw nun di bahagian belakang. Antum tazhabuna. Okey, itu untuk lelaki. Sekarang untuk perempuan, anti. Anti, awak seorang perempuan. Okey, contoh seterusnya, siapa nak baca? Ada tak? Saya. Aina tazhabina? Betul. Aina tazhabina? Tanya kawan dia. Mana awak nak pergi? Aina tazhabina. Anti ni kita guna bila kita tengah bercakap direct dengan dia. Tapi anti ni untuk perempuan tak? Anti. Seorang perempuan. Anti. Tanya kawan dia. Mana awak nak pergi? Maka untuk seorang perempuan, anti, kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan dan ya nun di belakang. Menjadi tazhabina. Maka tazhabina tu kita fahamlah untuk seorang perempuan. Tazhabina. Jadi kalau anta tadi, anta perlu tambahkan ta sahaja di bahagian hadapan. Tak ada apa-apa di bahagian belakang, tak perlu tambah apa-apa. Tapi untuk perempuan, anti perlu tambahkan ya nun menjadi tazhabina. Anta tazhabu. Anti tazhabina. Okey, seterusnya antuma. Kamu dua perempuan. Okey, contoh yang seterusnya. Siapa boleh tolong baca? Ada tak? Silakan. Aina tazhabani? Terima kasih. Betul. Aina tazhabani? Mana kamu berdua sedang pergi? Aina tazhabani? Antuma tazhabani. Antuma dua orang perempuan. Maka untuk antuma kita perlu tambahkan ta di bahagian hadapan dan alif nun di bahagian belakang menjadi tazhabani. Antuma tazhabani. Maka tazhabani merujuk kepada untuk dua orang perempuan. Seterusnya antunna. Antunna, kamu semua perempuan ramai. Antunna. Okey, untuk contoh yang seterusnya, siapa nak baca? Aina tazhabna? Terima kasih. Aina tazhabna? Mana kamu semua nak pergi? Aina tazhabna? Antunna tazhabna. Maka untuk antunna, fi'il mudhari'nya perlu ditambahkan ta di bahagian hadapan dan nun di bahagian belakang menjadi tazhabna. Antunna tazhabna. Okey, kalau kita bandingkan yang sebelah, antum,
ramai lelaki. Antum tazhabuna. Antum tambahkan ta di hadapan, waw nun di belakang. Manakala antunna, ta di hadapan, na di belakang, nun di belakang. Menjadi tazhabna. Antum tazhabuna, antunna tazhabna. Okey, seterusnya ana. Ana saya. Okey, siapa nak baca contoh ayat seterusnya? Rita? Saya baca. Silakan. Ana adrusu al-Arabiyah al-an. Okey, terima kasih. Ana adrusu al-Arabiyyah al-an. Saya sedang belajar bahasa Arab sekarang. Ana adrusu al-Arabiyyah al-an. Okey, jadi untuk ana dalam fi'il mudhari' kita hanya perlu tambahkan alif di hadapan. Ana adrusu al-Arabiyyah al-an. Kenapa kita cakap adrusu fi'il mudhari'? Kerana di hadapannya ada alif. Ana adrusu al-Arabiyyah al-an. Maka untuk ana perlu ditambahkan alif sahaja. Alif tu menunjukkan bahawa untuk ana. Okey, seterusnya nahnu. Nahnu kami. Okey, saya nak baca ayat last ni. Saya nak try Ustazah. Boleh, silakan. Nahnu nadrusul al-Arabiyyah ma'a. Betul, nahnu nadrusu al-Arabiyyah ma'an. Kami sedang belajar bahasa Arab bersama-sama. Nahnu nadrusu al-Arabiyyah ma'an. Untuk nahnu, perkataan yang perlu huruf yang perlu ditambah adalah nun di hadapan. Maka nun di hadapan menunjukkan untuk nahnu. Nahnu nadrusu. Macam mana kita tahu? Nadrusu fi'il mudhari' kerana di hadapannya ada nun. Tadi kita belajar ta'rif fi'il mudhari'. Perkataan bermula dengan huruf alif, nun, ya, ta adalah fi'il mudhari'. Maka nadrusu adalah fi'il mudhari' kerana bermula dengan huruf nun. Okey, intiha. Hal adaikum as'ilah? Ada soalan tak nak tanya? Semua jelas ke belajar hari ini? Jelas Ustazah. Okey. Manakan masa ada sikit je lagi. Kita main something Okey. Saya bagi perkataan. Lepas tu awak semua tentukan sama ada perkataan tu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Boleh ke? Boleh. Boleh Ustazah. Boleh? Sekejap je kita main. Okey, perkataan pertama. Kataba. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Betul, fi'il madhi. Perkataan kedua. Al-abu. Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Betul, fi'il mudhari'. Yang ketiga. Zara'a. Madhi ke mudhari'? Madhi. Betul. Yang keempat. Yakhruju. Madhi ke mudhari'? Mudhari'. Betul. Kelima. Akhaza. Madhi ke mudhari'? Madhi. Betul. Okey, last Nakra'u. Madhi ke mudhari'? Mudhari'. Okey, betul.
Okay, memandangkan masa pun dah nak tamat. Boleh tak saya nak minta awak semua on camera? Kita nak ambil gambar, boleh tak? Boleh, kejap. Okay. Yang mana nak on je tau. Tak nak paksa pun. Awak semua dekat mana? College ke kat rumah? Rumah. Kat rumah. Ada ke yang balik college? Betul. Semua dah tahun berapa ni? 2. Tahun 2. 3. Okay, ni je yang nak on camera, nak ambil gambar ni. Yang lain tak nak buka Okay. Semua senyum 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Tak payah ada kawan awak baru on. Okay. Wahid, Isnan, Talasa. Okay, terima kasih semua. Terima kasih sebab bagi kerjasama dan masuk kelas awak pada hari ini.